mungkin. Tuan-puan, kita telah pun sampai ke satu tempat yang sangat dibesarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah pernah mengerjakan solat ghaib 8 tahun selepas kewafatan syuhada ni sebagai solat selamat jalan. Dia berada dalam satu hadis yang sangat masyhur, hadis Bukhari Muslim, menceritakan apabila datang kepada perkhabaran pada Nabi sebelum turunnya surah Ali Imran ayat 169. Tuan-puan baca surah tu. Surah tu turun bersandarkan satu peristiwa gaib di mana roh-roh syuhada Uhud ini berada dalam burung berwarna hijau di dalam syurga, terbang di atas sungai-sungai syurga dan memakan buah-buah di dalamnya, lalu kembali ke sarang-sarang emas mereka dan mereka mendapati makan telah sedia di sarang emas. Lalu mereka berkata, siapakah yang akan menyampaikan perkhabaran keindahan hidup kami di sini kepada mereka, saudara-saudara kami di dunia? Lalu Allah berkata, aku akan menyampaikan. Maka turunlah surah Ali Imran ayat 169. Tuan balik, tuan rujuk, nanti tak payah saya baca sebab nak pendekkan kata-kata di sini. Allah ceritakan bahawa mereka kekal hidup. Sebab tu Rasulullah mengerjakan untuk mereka solat ghaib 8 tahun selepas kewafatan mereka. Jumlahnya 70 orang. Tuan bayangkan ketika terjadi peristiwa ni 2 tahun 9 bulan 7 hari selepas hijrah Nabi, peristiwa Uhud ni. Ketika tu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, Rasulullah nak bawa mereka bertanya nak berperang di sini kah atau keluar. Dan Rasulullah lebih prefer pada waktu itu untuk berperang di dalam kota Madinah. Tetapi anak-anak muda yang ketinggalan waktu perang Badar berkata, alangkah baiknya jika kita berperang di luar. Dan majoriti pada waktu itu nak sangat berperang di luar. Maka Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah keluar lalu memakai baju besi. Sebaik Rasulullah pakai baju besi, maka terkilanlah mereka. Dia rasa macam Rasulullah ni terpaksa ikut dia orang. Lalu dia orang kata kat Nabi, ya Rasulullah, jika Rasulullah suka, bolehlah kami mengikutmu, artinya kita berperang saja di sini. Lalu ini ucapan Nabi, bagus kalau kita ambil panduan. Rasulullah kata apa? Pantang bagi seorang Rasul apabila telah menyarungkan baju besinya kemudian menanggalkannya kembali. Artinya bila kita dah tetapkan semangat jihad, semangat juang, semangat korban, nak berkorban, jangan kita ulur. Terus buat, walaupun tak banyak, bagi sikit. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Rasulullah keluar bersama dengan sahabat. Rasulullah tempatkan 70 pemanah di atas bukit ni lah. Dan Rasulullah berpesan pada mereka, apa terjadi sekalipun, jangan sekali-kali kamu berganjak dari tempat ini. Ketika perang tu berkecamuk pada tentera Islam, waktu tu agak lebih ramai daripada peristiwa Badar. Pukulan pemanah yang di atas bukit ni berjaya mematahkan serangan yang barisan depan. Lalu mereka semua meninggalkan posisi mereka dan kembali ke belakang. Dipanggil oleh pemimpin Quraisy pun mereka tak pedulikan lagi. Pusingan pertama, pasukan pemanah tengok bahawa umat Islam ni macam dah menang. Maka sebahagian pada mereka turun. Mengejar apa? Ghanimah. Itu je. Nak ambil rata rampasan perang yang ada jadi milik mereka. Yang melihat peristiwa inilah Khalid ibn Walid sebelum Islamnya. Dia tengok bahawa kedudukan tu telah longgar. Maka dia buat pusingan daripada belakang Uhud ni. Dia naik ke atas dan dipukul pemanah tu semua. Maka syahidlah mereka. Walaupun sebahagiannya mengatakan sesuatu yang sebaliknya kerana keingkaran Nabi. Tetapi Allah memuji mereka. Anda dan saya semua kita bayangkan bila kita baca sejarah. Selepas pukulan itulah Rasulullah terkena sesuatu yang sangat dahsyat, yang tidak pernah terkena dalam hidup Nabi. Iaitu tercungkil gigi kacipnya, putus luka mukanya dan berdarah pada wajahnya. Dia terjatuh dalam lubang yang agak dangkal. Maka sahabat keliling mempertahankannya. Tapi satu tusukan lembing kena ke pipi Nabi dan tercungkil gigi gerahapnya. Waktu itu telah sampai berita kepada, disebarkan oleh orang-orang yang ada bahawa Nabi telah mati. Maka sebagian orang Islam telah undur ke belakang. Tetapi Abbas bin Abdul Muttalib, dia punya di antara sahabat Nabi, pak saudara Nabi, yang paling tinggi suaranya berkata bahawa Rasulullah masih hidup. Dan dia memberikan kata semangat. Lalu mereka buat pukulan kali kedua. Peperangan ini tidak ada menang ataupun kalah. Tapi yang kita lebih nak ceritakan di sini ialah kehebatan Rasulullah. Pada pak saudaranya, Hamzah tewas. Bila Hamzah tewas dalam peperangan ini, Hindun pergi robek dadanya dan keluarkan hati dan dimamah, dikunyahnya. Bila Rasulullah tengok je benda tu, tuan-tuan boleh bayang hatinya.
sahabat yang tinggalkan tu, hampir-hampir Allah bangkit rasa marahnya. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, jika tidak dengan rahmat Allah, nescaya kamu akan bertindak. Tapi Allah suruh Rasulullah maafkan. Allah suruh Rasulullah maafkan di ketika pas saudaranya telah mati dan telah tewas orang-orang yang duduk di atas tu. Tapi nak cerita di sini apa dia tuan-tuan? Pengajaran, walaupun kita bersama dengan Rasulullah, keingkaran boleh menyebabkan Allah datangkan bencana, walau Rasulullah ada di sisi kita. Artinya apa tuan-tuan? Kepatuhan, ketaatan dan paling penting, sistem sangat penting untuk kita hormati. Mesti kita ikut juga. Nak pertolongan Allah, sistem tu kena kita ikut. Tak boleh kita langgar, kita mengatakan semata-mata kita orang Islam, Allah akan tolong kita. Mana mungkin terjadi demikian. Tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat sesuatu yang sangat manis di sini. Janji Allah memang tepat kepada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Bila kita naik atas tu, tuan-tuan ingat satu benda tuan-tuan, kita pijak je bumi tu. Bumi itu pernah dipijak oleh Nabi. Mudah-mudahan sebahagian daripada bumi pijak oleh Nabi dan syuhada tu kena pada kita. Nafas-nafas mereka masih subur dan segar di sana. Mudah-mudahan nafas mereka dapat kita sedut. Ini para ulama tasawuf sering berkata demikian. Kita minta mudah-mudahan kesegaran roh perjuangan mereka jadi kesegaran roh perjuangan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Sabri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan sama-sama turun dan kita akan bergambar di hadapan medan syuhada Uhud. Sebelum itu kita baca doa di sinilah ya, untuk salam kepada syuhada Uhud. Sebab bila kita baca di sana, masalah boleh sarak mengganggu kita.